Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi kiram wa ila jami'il muslimin wal muslimat fi masyariqil ardi ila magharibiha sya'il lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sehingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kehidupan. Masih lagi Allah taala menghidupkan hati-hati kita dengan iman. Hati yang hidup dengan iman inilah yang telah menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk kita melakukan amal saleh. Dan mudah-mudahan segala kerja buat kita, segala amalan-amalan yang kita laksanakan ini akan memberatkan lagi timbangan amalan kebajikan kita di akhirat nanti. Tuan-tuan, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah merezekikan kita sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Syaban, yang mana hari ini kita sudah bermasuk pada 20 hari bulan Syaban, yang mana tuan-tuan tidak beberapa lama sahaja lagi kita akan bertemu dengan satu bulan, iaitu bulan Ramadan. Karena itulah tuan-tuan, mari kita doa bersama-sama supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebab kita tidak tahu, barangkali hari ini kita masih lagi berada di rumah Allah ini, tetapi besok kita tak tahu, lusa kita tak tahu. Maka sebab itu tuan-tuan, kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita peluang untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan, peluang untuk kita beribadah sepanjang bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan yang terbaik buat kita. Dan kita mohon kepada Allah, bukanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Maka sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apabila kita bertemu dengan Ramadan, maka kita menganggap bahawa barangkali Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Bila Ramadan yang terakhir, kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk kita melaksanakan amalan-amalan sepanjang pada bulan Ramadan. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita mencari, menggapai kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, banyaknya kelebihan pada Ramadan itu, maka
Para sahabat dahulu, para salafus salih dahulu, mereka berdoa supaya mereka ditemukan dengan bulan Ramadan. Dan kita doa apa-apa, kita alhamdulillah sudah pun diberikan kebenaran untuk kita menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan. Tuan-tuan, tahun lepas kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak dapat menghidupkan masjid-masjid. Kita tidak dapat untuk beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tahun ini Allah telah bagi peluang. Allah buka ruang seluas-luasnya kepada kita. Maka tuan-tuan, kita rebutlah ruang dan peluang ini untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan, untuk kita beramal sepanjang bulan Ramadan. Kalau terlalu banyak keluhan-keluhan, kenapa kita tak boleh datang ke masjid untuk kita salat berjemaah? Kenapa kita tak boleh datang ke masjid untuk kita salat tarawih? Kenapa kita tak boleh datang ke masjid untuk kita bertadarus Al-Quran? Tuan-tuan, tahun ni Allah telah bagi kita peluang untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tak boleh datang lagi ke rumah Allah, masih lagi kita berada di takut yang lama, masih lagi kita tak boleh nak menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Tuan-tuan, bukan salah tahun lepas, bukan salah tahun lepas, kita tak boleh salahkan sesiapa, tetapi kita jangan salahkan diri kita. Kita sebenarnya, jiwa kita, roh kita ini sebenarnya yang masih lagi mati. Roh kita itu sebenarnya yang masih lagi sakit. Yang sebenarnya kita hanya menyatakan dengan lidah-lidah kita. Kesalnya kita tak dapat datang ke surau, kesalnya kita tak dapat menghidupkan malam-malam Ramadan. Kita menyatakan dengan lidah kita semata-mata, sedangkan kita dibagi peluang kita tak buat pun. Ya. Bila kita ada ruang dan peluang untuk kita datang ke rumah Allah, tak buat pun. Dulu waktu PKP dulu, tuan-tuan, masjid-masjid ditutup, surau-surau ditutup, maka lidah kita pun berkata, lidah kita bercakap, kesalnya kita, kenapa ni negara apa ni sampai disekat untuk kita datang ke surau, sampai disekat untuk kita datang ke masjid. Tetapi tuan-tuan, sekarang masjid dan surau sudah dibuka, kenapa tak datang ramai? Kenapa masjid tak datang? Dulu lidah inilah yang berkata demikian rupa, yang kesal, sekarang dibuka. Sungguh kata-kata kita itu, tuan-tuan, kata-kata yang sebenarnya tak datang daripada hati kita. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka menyatakan dengan lidah-lidah mereka, sedangkan hati mereka tidak terpaut pun dengan rumah Allah. Hati mereka tidak terpaut pun untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Hati mereka tidak sedikit pun merasa kemanisan apabila beribadah. Hanya lidah sahaja yang menyebut. Maka kerana inilah tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, kita tak mahu menjadi demikian rupa. Maka sebab itu tuan-tuan, bila datang kepada kita Ramadan, apabila kita diberikan peluang untuk menghidupkan malam-malam Ramadan kita, kita diberikan peluang untuk kita bawa anak kita ke surau, bawa anak kita ke masjid. Bahkan SOP yang baru ni dibenarkan kanak-kanak berusia 7 tahun dan ke atas untuk datang mengimarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan SOP sebelum 15 tahun ke atas baru boleh datang ke masjid. Itu pun tak ada anak-anak kita yang datang. Bukan kata anak-anak, bapak-bapak anak pun tak datang. Kan? Bukan tuan-tuan, kita orang lain. Dulu, Masya Allah, bisik. Jumpa pengungsi. Ni apa pengungsi? Surau tutup, masjid tutup, kita nak tarawih pun tak boleh. Pengungsi ni apa? Islam apa kambing? Masya Allah, tuan-tuan. Punya lah. Bila dah buka pula masjid. Dulu kita boleh sembahyang orang, 7 orang, ataupun 3 orang saja yang boleh sembahyang. Marah, datang ke masjid, datang ke surau. Ini SKA saja, bukan masa syukur. Kita semua masuk neraka. Ayat power-power, tuan-tuan.
Tapi bila kita dah buka masjid, dah buka surau, muka orang yang cakap tu pun tak nampak muka dia. Allah. Ya. Jadi tuan-tuan, maka sebab itu inilah peluang kita. Ya. Setelah kita tahun lepas tak dapat menghidupkan malam-malam Ramadan kita, selepas tahun lepas kita tak dapat datang untuk menghidupkan masjid-masjid kita, maka tuan-tuan tahun ni buktikan. Sebab Ramadan bukan satu bulan yang buat main-main, tuan-tuan. Ramadan satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Ramadan satu bulan yang penuh barakah. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Qala ja'akum syahru Ramadan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrul mubarak. Satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkatan. Ya. Satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Ini Ramadan. Cari mana dia Ramadan, mana dia satu bulan yang keseluruhan bulan tersebut barakah. Keseluruhan hari dalam bulan-bulan tersebut merupakan hari yang penuh dengan keberkatan. Kecuali bulan Ramadan. Ya. Setiap hari pada Ramadan itu penuh dengan keberkatan. Qad iftaradallahu alaikum siyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan padanya, yakni pada Ramadan itu ibadah puasa. Kenapa difardukan? Kerana barakahnya, mubaraknya, berkatnya Ramadan itu, maka Allah Ta'ala menciptakan, mengurniakan kepada kita satu ibadah khusus yang hanya ada pada Ramadan. Ibadah khusus apa dia? Iaitulah ibadah puasa. Difardukan ke atas kita puasa pada bulan tersebut. Bulan-bulan lain tidak difardukan puasa. Bulan Sya'ban tidak difardukan puasa. Bulan Rajab tidak difardukan puasa. Tetapi bulan Ramadan Allah Ta'ala wajibkan puasa. Rajab itu bulan haram. Wajib tak puasa? Tak wajib puasa. Tetapi pada bulan Rajab disunatkan puasa. Kamu ada pilihan, kamu nak puasa, puasa. Tak nak puasa, tak apa. Sya'ban kamu ada pilihan untuk puasa ataupun tidak. Tetapi Ramadan kamu tidak ada pilihan. Kamu wajib puasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana keberkatan Ramadan. Ya. Kerana keberkatan Ramadan. Bulan yang sangat luar biasa. Sebab itu dalam satu hadis yang panjang, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, luar biasanya Ramadan ini, hebatnya Ramadan ini bukan hanya dirasa di atas dunia. Kita nak datang Ramadan itu pun kita dah rasa. Tuan-tuan rasa tak teruja tak nak sambut Ramadan? Keterujaan kita nak menyambut Ramadan sudah bermula daripada bulan Rajab lagi. Sebab tu masuk Rajab kita dah doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kita sudah merasa kehangatan Ramadan itu sejak daripada bulan Rajab lagi. Jiwa kita sudah meronta. Jiwa kita sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Ramadan. Satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan, hari ini orang rindu untuk pergi ke Madinah. Orang rindu untuk pergi ke Mekah. Dah 1 tahun lebih kita tidak dapat menjejakkan kaki ke kota Mekah dan Madinah. Orang yang pergi dah rasa rindu. Kita tengok dalam internet, tengok dalam Facebook, masing-masing menyatakan kerinduan kepada Mekah. Rindu untuk datang ke sana. Kerana apa rindu? Kerana Mekah itu tempat yang penuh dengan keberkatan. Madinah itu tempat yang penuh dengan keberkatan.
Tetapi untuk kita pergi ke Makkah, untuk kita pergi ke Madinah, tuan-tuan, kita terpaksa berbelanja. Kita terpaksa keluarkan modal yang banyak. 6,000, 7,000. Mungkin barangkali waktu pandemik ini mencecah 10,000 mungkin. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala mendatangkan kepada kita satu, bukan hanya tempat berkat, tetapi Allah Ta'ala mendatangkan kepada kita 1 bulan penuh itu, penuh keberkatan siang dan malamnya. Setiap amalan kita digandakan pahalanya, digandakan pahala. Amalan sunat digandakan pahalanya menjadi amalan wajib. Pahalanya besar macam kita buat perkara yang wajib. Tuan-tuan, pada Mekah, di Mekah, Nabi declare bahawa siapa yang melakukan ibadat di Mekah, pahalanya bersama 100,000 gandaan pahala. Begitu juga di Madinah, declare. Tetapi tuan-tuan, pahala gandaan pada Ramadan itu, ia menjadi rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bih, wa akulah yang akan memberikan balasan kepadanya. Allah Rabbi. Kan? Sebab itu tuan-tuan, barakatnya Ramadan, keberkatan Ramadan itu bukan hanya dirasai oleh penduduk dunia, ya, tetapi bahkan orang di dalam syurga sekalipun, yang berada di alam yang lain daripada alam kita ini pun merasakan kehadiran Ramadan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata la tubakharu wa tuzayyanu min al-hawli ila al-hawli lidukhuli syahri Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syurga itu diwangikan dan dihiasi dia daripada satu tempat kepada satu tempat. Maknanya setiap ruang-ruang di syurga itu dihias dan diwangikan. Tuan-tuan, syurga itu memang sifatnya wangi, ya, memang sifatnya wangi, ya. Bauannya ialah bauan misk, kasturi, memang wangi, ya. Maka tidak perlu lagi untuk diwangikan, memang dia dah sedia wangi. Tetapi bila masuknya Ramadan, inna jannata la tabkhar, dibuhurkan dia, diwangikan dia, wa tazayyan, dan dihiasi lagi syurga tadi. Syurga tu memang dah cantik, tak perlu lagi dihiaskan. Tetapi datang Ramadan, dicantikkan lagi, dihiaskan lagi syurga itu. Setiap tingkat syurga tadi dihias cantik-cantik. Kerana apa? Lidukhuli syahri Ramadan, kerana nak masuknya bulan Ramadan. Jadi dihiaskan. Kita ni nak masuk Ramadan adalah siapa? Ada bergantung beno-beno. Ahlan ya Ramadan, ahlan ya Ramadan. Ada tak tuan-tuan? Tak ada, ya. Tapi baru seminggu puasa rasa lagu raya dah main. Suka nak raya tu lebih daripada keseronokan kita untuk menyambut Ramadan. Orang yang beriman, keseronokan sambut Ramadan itu lebih dirasainya berbanding menyambut hari raya. Kita sekarang ni sibuk beli baju raya warna, kan? Puasa tak lagi ni. Kedai-kedai dah tutup tempahan untuk baju raya, dah tutup. Nampak tuan-tuan? Puasa tak lagi ni. Para peniaga dah bercerita tentang nak jual kuih raya. Orang yang buat makanan dah bercerita tentang nak buat set catering hari raya. Dah fikir.
Tapi tuan-tuan, Ramadan mana ni? Ramadan kita tak nampak lagi. Sedangkan di syurga dia sedang bersiap sedia untuk menyambut kedatangan Ramadan. Kita ni tak ada. Ya? Tak ada. Nak sambut kedatangan Ramadan tak ada. Ya. Ni peliknya kita tuan-tuan. Ya? Peliknya manusia ni. Ya, pelik kita lah yang pelik, tuan-tuan taklah ya. Ni cerita diri sendiri ni tuan-tuan. Pelik. Tak terasa lagi kedatangan Ramadan. Tak terasa lagi kehangatan Ramadan. Bahkan dia hanya akan terasa kehangatan Ramadan apabila esok puasa ke tak. Esok puasa ke tidak. Kita pendengar ni, puasa ke tak puasa. Kalau esok tak jadi puasa, dapatlah makan sehari lagi kita dia. Kalau esok tak jadi puasa, dapatlah makan sehari lagi. Makan dia fikir. Makan. Puasa tak fikir tuan. Allah Rabbi. Masa puasa pun yang dia fikir makan. Ni puasa ni. Buka kan nak buka apa ke? Buka dah fikir. Makan dia. Allah Rabbi. Jadi tuan-tuan, kita ni peluang nak jumpa dengan Ramadan, bahkan inilah Ramadan yang terakhir untuk kita. Jadi bila kita jumpa Ramadan kali ini tuan-tuan, kita azam sungguh-sungguh untuk kita menghidupkan Ramadan. Ya, untuk kita hidupkan Ramadan. Ini tinggal 10 hari tak sampai lagi ni. Puasa dah qada ke belum? Akak-akak, puasa dah qada ke belum? Abang-abang, pakcik-pakcik, puasa yang terlepas dah qada ke belum? Ada orang tuan-tuan sampai sekarang puasa tak qada lagi. Makan hari-hari puasa tak. Qada puasa terlepas. Terlepas dia puasa 2 hari, 10 hari puasa. Yang lain tu tak puasa sebab apa? Gastrik. Sekarang ni ada baki lagi 9 hari. Daripada bulan Syawal lagi tu sampainya nak masuk Ramadan balik, takkanlah baki puasa yang 8 hari, yang 7 hari, yang 12 hari itu tak boleh kita lunaskan. Sebab kita anggap puasa tu qada ni benda yang ringan. Tuan-tuan, puasa tu fardu, wajib. Jadi bila kita kata puasa tu fardu, mesti puasa. Bila kita tak puasa, kena qada puasa. Maksud qada puasa ialah kita berpuasa pada hari yang lain selain daripada bulan Ramadan. Sekarang kita hari itu berhutang, katalah tuan-tuan berhutang 10 hari. 10 hari. Kita ada 365 hari. Tolak 30 hari, kita ada 335 hari. Takkanlah 335 hari setahun tu kita tak mampu untuk qada 10 hari puasa kita. Orang yang beriman, dia bersungguh-sungguh untuk qada. Ramadan aku tu akan dapat puasa 20 hari Ustaz. 10 hari lagi tak puasa. Start daripada Syawal lagi tu qada tak boleh Ustaz. Gastrik. Tak boleh. Saya dah cuba dah, tak terdaya, kata dia. Ya. Macam mana kau cuba? Saya cuba dah, tak terdaya. Macam mana? Yalah, pagi-pagi ni saya makan. Selagi tak pagi kau makan, memanglah kau tak dapat puasa. Tapi kalau kita ada niat nak qada puasa kita, tuan-tuan, insya-Allah Allah permudahkan.
Latih. Kita berlatih. Latihlah. Hari ni puasa. Parit mana dapat tahan? Parit pukul 10 ya, kata dia. Lepas tu parut dah makan, tak apa makan. Hari kedua pula besok, tahan lagi. Dapat sampai pukul 11. Hari ketiga buat lagi. Di Syawal lagi tu, tahan lagi. Dapat sampai pukul 12. Hari keempat, hari kelima, takkanlah dalam sebulan tu tak lepas lagi. Kan? Takkanlah dalam sebulan tu tak boleh lepas satu hari. Kalau kita dah latih parut tu, latih parut ni boleh dilatih, baruk pun boleh dilatih, takkan parut tak boleh dilatih? Baruk di lautan tu orang boleh latih, tuan-tuan. Takkanlah parut ni kita tak boleh latih. Sakit, iyalah, tapi kita usaha. Kalau dah tak boleh, tuan-tuan, barulah kita serahkan zimmah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini belum apa-apa lagi dah surrender. Belum apa-apa lagi dah surrender. Ya abang-abang, pakcik-pakcik, cuba untuk kita qadakkan puasa. Kalau dah tak boleh tu apa kita nak buat? Bayarlah fidyah kan. Memang tak boleh dah. Ini bolehlah, boleh berlari, boleh melejek, boleh memanjat, boleh puasa tak boleh. Makan segala benda Allah dia boleh santal makan, ya. Padat ko tak padat ko, pahit ko tak pahit ko, semua boleh santal makan. Bab puasa perut mengagam. Sebab apa? Sebab tak ada latih. Sebab tu puasa ini dia merupakan satu bentuk latihan kepada kita. Latih fizikal kita, latih rohani kita. Latih badan kita, latih roh kita. Ya, sebab tu ini namanya puasa. Dan Ramadan, tuan-tuan, kita balik cerita tadi, bagaimana orang dari syurga, penduduk syurga tadi, dia sambut kedatangan Ramadan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila masuk saja malam pertama pada Ramadan, masuk saja malam pertama Ramadan, apa berlaku di syurga? Habbat rihun min tahtal arsh, maka akan bertiuplah angin daripada bawah arsh. Yuqalu lahul mathirah, dinamakan angin itu sebagai angin al-mathirah. Fatasfaqu waraqul syajarul jannah, lalu dia pun meniup pokok-pokok dalam syurga tadi, ya? Meniup pokok-pokok dalam syurga tadi, sehingga pokok-pokok tadi berkoyak, keluarkan pula satu fayas ma'u bidzalika zanin, keluarkan satu suara yang sangat merdu, yang sangat indah. Yang sangat indah. Lam yasma'u sama'una, yang mana orang tak pernah dengar, penduduk syurga tak pernah dengar irama yang sebegitu merdu, tak pernah dengar macam itu, ya. Sehingga mengejutkan para bidadari dalam syurga. Bidadari dalam syurga pun terkejut. Bunyi dia macam ni, macam ada orang nak minang aku, kata bidadari. Tuan-tuan, bidadari sedang menanti-nantikan kedatangan kita bila bulan Ramadan ini, ya. Sehinggalah dia pun tanya kepada mereka, Ridwan, ya Ridwan, ma hadhihi lailah, ya Ridwan, malam apa ni? Bergemerlapan, bahagianya malam apa ni, ya Ridwan? Kata mereka, Ridwan, ya hurul ain, wahai bidadari yang cantik rupawan, malam ini adalah malam pertama Ramadan. Tu di syurga, tuan-tuan. Bawa turun ke bumi, kita merasa ke Ramadan, ya? Keberkatan Ramadan itu turun sampai ke bumi, sampai kepada kita, rasa barakahnya Ramadan. Tuan-tuan, kita bayangkan pada malam pertama Ramadan, semua surau-surau, semua masjid-masjid berbondong-bondong orang datang nak pergi sembahyang jemaah.
Berbondong-bondong orang datang, ramai orang datang. Sampaikan hari ini tuan-tuan, semua AJK masjid, AJK surau, hari ini semua pening. Semua sakit kepala. Orang datang ramai-ramainya, kita nak buat macam mana? Nak jaga SOP lagi, nak buat jarak-jarak lagi. Sekarang orang datang, kita nak buat macam mana? Kita nak sekat, kita nak kurangkan orang datang ni. Bayangkan tuan-tuan, kita tunggu satu Ramadan besok macam mana. Kita tengok macam mana AJK Masjid Surau bersilat depan pagar. Depan pagar surau, depan pagar masjid bersilat dia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab berbondong-bondongnya manusia datang untuk mengikmarah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang sepatutnya berbondong-bondong datang itu bukan hanya pada salat tarawih. Sepatutnya berbondong-bondong datang itu waktu salat fardu. Datanglah ramai-ramai. Salat tarawih datang ramai. Yang lagi parah, salat isya tak sembahyang, tarawih dia dah sembahyang. Isya dia datang duduk dekat pagar masjid dah. Cantuan tengok sembahyang isya. Elok peluk-peluk sama isya. Tapi bila tarawih dia melencet dan naik atas masjid. Sebab sembahyang tarawih. Allah Rabbi. Tuan-tuan, jangan kita gairah dalam Ramadan itu, kita gairah pada benda sunat, sedangkan benda wajib ditinggalkan. Gairah dia nak datang ke masjid untuk solat berjamaah. Gairahnya kaum hawa untuk datang solat berjamaah. Orang perempuan, orang lelaki tak sampai, dia dah sampai dulu. Orang lelaki tak sampai, dia dah sampai dulu. Sampaikan dompet kita pun dia ambil. Kita pula terpaksa mengalah. Nasib baik orang perempuan tak boleh jadi imam. Kau boleh jadi imam, dikelokai semua sekali. Itu dia. Jadi perempuan, Ramadan kali ini kita usahakan sembahyang ke rumah, boleh? Mudah dia bagi ke ustaz. Kita usahakan sembahyang ke rumah lah pula. Bagi sebab lelaki yang dituntut untuk solat berjamaah. Kita duduk rumah, suruh lelaki kita pergi. Abang pergi lah. Abang pergi lah. Jangan tengok TV ya kau bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan tengok TV. Lepas dia buka puasa duduk depan tu tengok TV. Cerita Hindustan. Cerita Korea. Siang tadi puasa, malam ni mata buntang tengok benda lain. Jadi ini tuan-tuan rahmatullah sekalian. Jadi sebab kita ni berada dalam keadaan pandemik. Jadi kita bagi keutamaan orang yang diutamakan untuk solat jemaah. Siapa dia? Orang lelaki. Memanglah kita, orang perempuan kita tinggi nak pergi masjid. Betul. Tuan-tuan, pernah berlaku zaman Rasulullah SAW. Seorang wanita nama Ummu Humaid. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku suka untuk bersolat bersama-sama dengan engkau ya Rasulullah. Aku suka solat bersama-sama engkau ya Rasulullah di masjid, aku suka. Nabi kata, alim tu aku tahu kau suka. Macam tu juga kita. Kita ni suka dapat sembahyang berjemaah di masjid. Suka dapat sembahyang berjemaah solat tarawih di masjid, di surau. Suka, betul tak suka? Suka tak? Suka. Nabi kata, alim tu aku tahu kau suka. Siapa tak suka dapat berimamkan Nabi? Siapa tak suka dapat menghidupkan malam-malam Ramadan di masjid, di surau? Suka. Tapi Nabi kata apa? Nabi bagi tahu kepada Ummu Humaid,
Betul Muhammad, kau suka, bagus. Tapi Nabi kata apa? Salatuki fil baiti afdalu. Sembahyang kamu di rumah kamu itu adalah lebih afdal min salatiki fi hujratiha, daripada kamu sembahyang di bilik ruang-ruang solat macam bilik-bilik solat bagi orang perempuan. Itu hujrah, yang itu namanya hujrah. Sembahyang kat rumah tu lebih baik, kata Nabi. Jadi tuan-tuan nak dengar nasihat siapa? Nak ikut kita punya hati kita yang teringin benar nak pergi ni, ataupun kita nak ikut nasihat Nabi? Ikut nasihat Nabi. Zaman pandemik ni, esok dah habis pandemik, ada datang benar lah. Sebab ni kita ada penjarakan. Ada pun penjarakan, bukan tak bagi datang. Sebab Nabi pun kata jangan kamu larang wanita-wanita kamu itu daripada datang ke masjid. Nabi kata jangan larang. Kita tak larang ni dah. Cuma sekarang inilah peluang untuk kita mengamalkan sunnah Nabi yang suruh kita sembahyang ke rumah. Sama pandemik ni lah tuan-puan. Kan? Jadi kita ke rumah sembahyang dengan anak-anak kita. Lepas itu kita tadarus Al-Quran ke rumah sama-sama dengan anak-anak kita, kan. Jadi kita bagi ruang yang sebesar-besarnya untuk kepada suami. Insya-Allah suami itu dapat pahala, kita yang bagi ruang ke dia pun dapat pahala juga. Kita pun sama dapat pahala. Tak payah kita nak berasak-rasak datang sini, kita tetap dapat pahala. Sembahyang ke rumah tu, jaga anak tu, kan. Walaupun dibenarkan anak umur 7 tahun datang sembahyang sama-sama dengan kita, tuan-tuan. Tapi kalau dah penjarakan dengan budak umur 7 tahun ni lagi, dengan kita lagi, macam mana kan? Okey, puan-puan ya. Jadi kita balapang dada, kita bagilah kepada orang yang lebih berhak untuk menghidupkan jamaah, iaitu para suami kita, para anak-anak lelaki kita, ya, kepada orang-orang lelaki ni. Insya-Allah, puan ya. Untuk pandemik ni, esok pandemik ni Allah Taala dah tarik. Datanglah balik. Ya, datanglah balik, kan. Tak ada siapa nak larang dah. Okey, puan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Jadi maksudnya itu kita lihat bagaimana Islam itu dia mengatur kehidupan kita. Ya. Jadi dalam keadaan kegairahan kita nak beribadah, rupa-rupanya ada satu lagi ibadah yang kita boleh laksanakan tapi di rumah bagi orang perempuan. Orang lelaki sekali-sekala sembahyanglah berjemaah dengan isteri kita ke rumah. Jadilah sesekali jadi imam. Tahun lepas kita dah jadi imam dengan dia. Ya. Tahun ni sekali-sekala jadilah imam pula, kan. Jadilah imam pula kan kat rumah, kan. Insya-Allah, tuan-tuan. Tapi saya percaya yang berbondong-bondong ramai-ramai datang ni 1 minggu pertama sahaja. 1 minggu pertama ya. Minggu kedua besok intai ke surau kita ni. Kurang orang aku datanglah, ya. Kan? Minggu kedua tu kita intai ke surau masjid nak. Kurang orang, kita datanglah. Orang dah kurang, kita ramaikan pula orang, kan. Kita ramaikan pula orang. Macam itulah, perempuan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, itu serba sedikit berkaitan tentang Ramadan. Banyak lagi nak cerita ni, tapi tak sampai ni, tuan-tuan. Dah pukul 9 dah. Dah pukul 8.45 kan. Ni kan SOP ni kan fail dah ni. Dah lah rakaman pula ni. Kan? Dia dah fail dah, kan. Okay, tuan-tuan, kita berhentilah setakat ni dulu, insya-Allah. Nanti kita sambung lagi banyak cerita ni tentang Ramadan ni, tuan-tuan. Itu baru sikit. Baru sikit. Tapi insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Mohon maaf di atas kata saya, minta maaf kalau ada kasar bahasa. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Cukup sekadar itu. Aku qouli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا علمنا الذي ينفعنا. ربنا فقهنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الأهل الأنثى وذكر. ربنا فقنا في أهل ما ترتضي قال فعلا الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والله منكم.